Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah malam ni kita sambung sahabat yang keseterusnya, Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu taala anhu, yang dikenali dengan gelaran Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Siratu Khalidil Walid malhamatun majidatul fusul. Perjalanan hidup Khalid bin Al-Walid, perjalanan yang penuh dengan peperangan dan merupakan perjalanan yang begitu hebat. Tabtadi'u bil asabiyati wal butulati. Permulaan kisah kehidupannya bermula dengan seorang yang amat kuat dengan asabiyah, perkauman, wal butulah. Butulah ni makna apa? Keberanian. Tapi keberanian bukan atas dasar keimanan, tetapi atas dasar asabiyah, perkauman Quraisy, kabilah dia. Wa tantahi bil imani wa rujulah, yang akhirnya kisah kehidupannya berakhir dengan keimanan dan seorang yang digelar sebagai rijal. Rijal ni pejuang-pejuang yang berani, yang Quran sebut fihi rijalun. Karena Khalid min Makhzum, adalah Khalid bin Al-Walid ini di kalangan kabilah Makhzum. Wa kanat Makhzumun fi zurwatin min Quraisy. Dan Makhzum ni pula tuan-tuan, kabilah yang antara terkenal di kalangan puak-puak Quraisy, kabilah yang paling berpengaruh. Wa kana nash'atu fi a'raqi buyutiha nasaban wa ashrafiha hasaban. Beliau dibesarkan dalam sebuah keluarga yang terkenal, yang mulia, wa aktsariha malan wa nashaban, dan sebuah keluarga yang kaya raya dan mempunyai asil, makna susur galur sejarah yang terkenal di kalangan Quraisy. Kana ammuhu Hisham qaida Bani Makhzum yawma harbil fijar. Pakciknya bernama Hisham, merupakan ketua kabilah Makhzum pada peperangan Al-Fijar. Harbul Fijar tuan-tuan, harbun kanat baina Qaisin wa Quraisyin qabla al-Islam, wa sumiyat fijaran li'annaha kana fi ashhuril haram, fi ashhuril hurum. Peperangan yang terakhir berlaku antara puak-puak Quraisy jahiliah ni, antara Quraisy dengan Qais, peperangan yang besar. Ada riwayat yang mengatakan Nabi SAW hadir dalam peperangan ini ketika zaman jahiliyah. Wallahu a'lam. Jadi pakcik Khalid bernama Hisham merupakan ketua bagi Makhzum ketika menentang puak-puak Qais. Wa biwafatihi arakhatil arabu kama tu'arrakh bil ahdathil 'izam. Dan dengan kematian pakciknya, pakcik kepada Khalid bin Al-Walid ini, telah tertera di dalam sejarah besar Quraisy, ya. Bila mati bapa pakcik ni, macam kehilangan seorang pejuang yang besar di dalam Quraisy. Walam tuqim Quraisyun suqan bi Makkah thalathan li husniha alaihi. Dan bila dia dapat berita kematian pakcik Khalid bin Al-Walid, orang Mekah tuan-tuan buat apa? Berkabung selama 3 hari, tak berniaga 3 hari. Rupanya berkabung ni dah lama tuan-tuan, tapi nak kabarnya benda berkabung ni benda jahiliyah, Islam tak ajar pun. Yang boleh berkabung ni bini je, bini yang kematian suami kan. Iddah 4 ashhurin wa ashra, 4 bulan 10 hari. Ada pun siapa-siapalah yang meninggal, sultan ke, agung ke, raja ke, perdana menteri ke, pak mentua ke, JKK ke, kalau mati tak perlu kita berkabung, cukuplah kita doakan dia, kita sedekahkan apa-apa yang patut, bacaan Al-Quran dan sebagainya. Berkabung ni benda tak ada dalam sejarah, kecuali yang tadi itulah yang syariat benarkan. Wa kana amhu Al-Fakih bin Mughirah. Jadi 3 hari berkabung dengan sebab kematian Hisham. Yang ada buluh kabung, tu ada tuan-tuan. Tahu buluh kabung? Buah kabung, buluh kabung lah, buah kabung ada. Yang campur dengan ABC tu, tu ada. Wa kana amhu Al-Fakih bin Al-Mughirah min akramil Arab fi zamanihi. Dan dia mempunyai lagi seorang pakcik bernama Fakih.
bin Mughirah, merupakan orang yang terkenal di kalangan Quraisy. Wa kana lahu baitun li dhiyafati ya'wi ilaihi man yasha' bi ghairi isti'dzan. Dan pakcik dia bernama Fakih ni kaya sangat-sangat dekat Mekah, mempunyai rumah dhiyafah, rumah tetamu, yang sesiapa saja nak datang, datanglah kat situ tanpa perlu minta izin pada dia. Memang kaya dia ni. Amma abuhu, adapun bapa dia Al-Walid bin Mughirah, faqad kana aghna abna'i zamanihi, orang yang paling kaya di Mekah satu ketika dahulu. Yamliku minaz zahabi wal fiddah, memiliki emas dan perak, wal basatini wal kurubi wat tijarah, memiliki ladang-ladang karam, apa benda, kismis ni asalnya apa? Anggur yang kering kan. Mana ladang anggur yang besar. Wat tijarah, perniagaan. Wal khadam, khadam mana pekerja-pekerja asing nak dapat tender jumpa bapak dia, tender pula permit, gitu. Wal jawari, bibi, gitu. Wal raqiq, hamba-hamba. Ma la yamliku ahadun siwahu, yang tidak ada seorang yang memiliki benda ni kecuali dia seorang dekat Mekah. Kaya gila bapak dia, kaya sungguh-sungguh. Faqad, nak tahu kaya tak kaya? Dengar. Faqad kana abuhu yaksul ka'bata wahdahu sanatan wa taksuha quraisyun kulluha sanatan ukhra wa min dhalika du'ya bil wahid. Bapak dia ni tuan-tuan punya kaya zaman dulu tu, kelambu Kaabah tu bapak dia seorang sponsor. Kau jangan main. Orang lain tak boleh, tak dibenarkan siapa-siapa pun bershare, berkongsi pahala lah kalau ada kan. Zaman jahiliah tu tak ada seorang pun dibenarkan memakaikan kelambu Kaabah kecuali bapak dia. Bapak dia belaka sponsor. Dia tiap-tiap tahun dia tukar kelambu tu. Jadi dia akan bergila-gila. Setahun bapak dia seorang, setahun lagi Quraisy semuanya akan collect sama-sama duit, share sama-sama, tong-tong sama-sama, buat Kaabah baru. Tu korang sama-sama. Lepas tu bila dah buruk nanti, aku pula akan buat tu. Canggih tak canggih, bapak dia ni kaya gila tuan-tuan. Gila pun tak kaya macam tu. Sebab itulah bapak dia dipanggil Al-Wahid. Al-Wahid di mana apa? Yang solo. Gitu. Dia solo, dia seorang buat kelambu Kaabah tu. Waluqiba bi raihanati Quraisy aidan, dan diberi gelaran dengan Raihanati Quraisy. Raihanah ni bukan penyanyi negro tu. Raihanah ni mana? Bauan Quraisy. Wa huwa alladhi qala fihi al-Qur'anul Karim. Di waktu yang sama, bapa dia ni jugalah yang Allah Taala cela di dalam Al-Quran. Allah kata pada dalam Al-Quran dalam surah Al-Muddathir, "Dharni wa man khalaqtu wahidah wa ja'altu lahu malan mamdudah wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina anida saurhiquhu sa'uda innahu fakkara wa qaddara faqutila kayfa qaddara thumma kutila kayfa qaddar thumma nazar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar faqala in hadha illa sihrun yu'thar in hadha illa qawlul bashar sauslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatun lil bashar 'alayha 19." Tuan-tuan, bapak dia ni kaya sampai Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, "Zarni, biarkan aku seorang, wa man khalaqtu wahidah, dengan orang yang aku ciptakan dia dulu masa dia tak ada benda, aku cipta dia seorang-seorang dia je, lahir pada perut mak dia. Wa ja'altu lahu malan mamdudah, kemudian aku jadikan dia kaya. Malan mamdud, harta mamdud ni yang berpanjangan, harta dia tak putus. Dia punya bisnes tu masyuk 18 harakat mad adid li sukun muttasil. Gitu tuan-tuan. Dalah harta banyak, wa banina syuhudan, anak beranak yang cukup ramai, wa mahattu lahu tamhidah, dan aku berikan kedudukan jawatan kepada dia ni. Summa yatma'u an azid, kemudian dia merasa tamak nak minta lagi aku tambah. Kalla, Allah kata, innahu kana li ayatina anida, dia ni dengan ayat-ayat aku terlalu sombong. Saurhiquhu sa'uda, aku akan susahkan dia memanjat. Sa'ud, memanjat tuan-tuan, di padang mahsyar, na'udzubillah min zalik wal iyadzubillah, dan neraka jahannam ada sebuah bukit Sa'uda. Bukit ni diperbuat daripada api neraka.
Kalau kau letak tangan dekat, na'udzubillah min zalik, kalau orang nak naik bukit ni, dia letak tangan, hancur tangan dia. Tapi dia dipaksa naik, tak naik kena belasah. Macam mana? Wallahu alam, na'udzubillah min zalik. Malam tadi saya dapat satu video tuan-tuan yang terbaru, kalau mungkin tuan-tuan tahu kan, ISIS bakar pilot yang dia tawan, pilot Jordan tu. Ngeri gila lah, ngeri tuan-tuan. Dia punya video tu, tak tahulah, anda pun tak faham lah kenapa dia orang sampai macam tu kan. Yelah, kita tahulah pilot tu salah kan, dia bom orang awam. Tapi kalau nak bunuh je lah, janganlah kau buat macam tu. Nabi kata idza qataltum fa ahsinul qitlata. Kalau bunuh, perelokkan bunuh tu, Nabi ajar. Dia kurung tu dalam apa? Dalam jeriji besi tu, dia tabur belerang dia tabur penuh lah dalam jeriji besi tu. Lepas tu IC tu pegang obor, cameraman tu pula rakam baik punya lah. Dia punya media masa pun canggih tuan-tuan, macam filem Hollywood dia buatnya. Aku tengok pada bawah ria je. Orang tu tengok api masuk dalam kandang tu, melolong menjerit, terbakar dia. Sampai dia zoom gambar orang tu, kita boleh tengok orang tu macam mana lah deraka, na'udzubillah min zalik. Tak tahu apa benda mengalir kat muka dia tu. Muka terbakar ni tuan-tuan, mengalir. Tak tahulah lemak ke, wallahu alam, cair gitu muka. Ya, dia nak menggelepar macam mana? Dia nak pegang besi tu, besi jeriji tu. Besi jeriji pun terbakar juga, terbakar belaka. Bila saya tengok tu, saya terkenang yang Quran sebut tu, sa'urhiquhu sa'udah. Macam mana neraka terlebih teruk lagi kan? Walau bagaimanapun benda tu tak betul. Nabi SAW tak benarkan kita bunuh tawanan dengan cara bakar, kecuali kalau secara serangan jauh tu. Contoh kalau kita pakai kereta kebalan, kita bakar, tu lain cerita lah. Ini kau tangkap, dia dah ditawan, kau bakar dia kiri, tu hukumnya haram, tak boleh. Tapi kalau orang main attack, tembak, itu lain cerita. Dah memang kaedah perang macam tu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kenapa Al-Walid ni Allah Ta'ala buat macam tu? Sebab Allah kata innahu fakkara wa qaddara faqutila kaifa qaddara summa qutila kaifa qaddar summa nazar summa abasa wa basar summa adbara wa astakbar. Jadi tuan-tuan, kita pernah cerita dulu, Al-Walid ni orang cerdik, orang pandai, ada school punya orang. Dia pakar bahasa dekat Mekah. Jadi kalau dekat Mekah tu ada pertandingan sayembara, puisi, sajak, apa benda semua, antara hakim dia ialah Al-Walid bin Mughirah. Satu hari tuan-tuan, dia dengar Nabi SAW baca Quran. Bila dengar Nabi baca Quran, dia tertarik. Dia tahu Quran tu betul. Hebat sangat bacaan Quran itu, maknanya, kalimat-kalimatnya, susunannya, memang hebat. Lalu dia pun pergi jumpa orang kafir, sama-sama geng-geng dia lah. Dia kata apa? Inna lahu la halawatun wa inna alaihi la talawatun wa inna asfalahu la mughdikun. Dia kata, baru sekejap tadi aku dengar Muhammad membacakan Al-Quran. Sesungguhnya Quran itu terlalu manis, pohonnya terlalu rendang, buah-buahannya terlalu lebat, angin-anginnya sepoi bahasa. Sepohon kayu daunnya rimbun. Tiba-tiba dia nyanyi lagu tu tuan-tuan. Yang aku tambah, kau jangan percaya. Lebat buahnya serta bunganya. Jadi Al-Walid ni tuan-tuan, dia menggambarkan Al-Quran tu macam tu lah rupanya. Pokok yang cantik, yang rimbun, yang buah-buahannya manis, yang kalau kau duduk bawah pokok tu, angin sepoi-sepoi bahasa sedapnya. Dia kata macam tu. Orang kafir Quraisy bila dengar Al-Walid bin Mughirah kata gitu, apa dia cakap? Laqad saba Al-Walid abilah. Al-Walid dah murtad abilah. Kan? Murtad daripada agama nenek moyang. Lalu orang Quraisy bimbang, siapa nak tolong settle masalah ni? Panggil Datuk Tan Sri Abu Jahal. Aku settle, tak apa. Abu Jahal pun pergi tuan-tuan. Abu Jahal kata, Walid, aku dengar cerita kau macam dah tukar apa? Kan? Lain macam dengar kau pun dah ada unsur-unsur nak sokong Muhammad macam tu. Wahai Walid, in sabata la tasba'anna Quraisyun kulluha. Kalau kau ni keluar daripada agama nenek moyang Walid, habis satu Quraisy semua sekali akan keluar daripada agama nenek moyang. Lalu Walid ni tertekan tu, macam mana aku nak buat? Dia tahu Quran tu betul tuan-tuan. Tu yang Quran kata tu. Dia pun berdiri depan puak-puak Quraisy, innahu fakkara wa qaddar. Dia pun fikir,
aku nak tuduh apa ke Muhammad? Sebelum dia fikir tu tuan-tuan, dia tanya 3 soalan. Atazumuna anna Muhammadun majnun? Korang kata Muhammad tu gila. Afara'aitum annahu tuhawisu? Kau pernah tengok tak Muhammad ni berapu cakap seorang? Orang Quraisy kata Allahumma la. Tobat ke kau tak pernah. Wa tazunnu anna Muhammadan kazzab? Korang kata Muhammad pembohong. Korang pernah dengar tak Muhammad cakap bohong? Benar ke tidak? Pokok korang kata Allahumma la. Tak pernah. Wa tadhunnuna annahu kahin fahal ra'aitumuhu yatakahan? Korang tuduh Muhammad ni tukang tilik. Korang pernah tengok tak Muhammad ni dia tilik ada apa panggil apa, periuk belanga macam cerita Ramli tu? Kau pernah tengok Muhammad kerja macam tu? Orang Quraisy kata Allahumma la. Dah habis tu kau nak tuduh apa? Gila pun bukan, tukang tilik pun bukan, pembohong pun bukan. Apa dia? Mana kita tahu? Wali pun bengang. Nak tuduh apa? Lalu Allah pun cerita dengan kepala otak yang Allah bagi dekat dia, digunakan untuk merosakkan Islam. Innahu fakkara wa qaddar. Dia pun fakkara, fikir, wa qaddara, dan dia cuba fikir aku nak tuduh apa dekat Muhammad. Summa qutila kaifa qaddar. Allah kata setiap kali dia fikir bagaimana nak merosakkan Islam, faqutila kaifa qaddar, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa qutila kaifa qaddar, dia dilaknat lagi. Summa nazar, kemudian dia melihat. Summa abasa, dia bermasam. Masam abasa ni tuan-tuan, abas masam pahit. Nah gitu, masam pahit. Masam biasa. Abasa ni masam biasa. Abasa bermasam, itu bukan masam senyum. Gitu. Kalau abasa wa basara, abas tu dah masam, wa basar. Tak kerti aku bahasa Melayu. Okey, bagi masam dia. Orang Gandu bagi masam dia. Berak buah besut atau kala. Masam dia masam geming. Macam tu kan. Masam-masam gila kau tu tak? Dia tak tahu nak kata apa. Apa dia? Tak tahu. Summa abasa wa basar. Summa adbara wastakbar. Kemudian dia berpaling, dia sakit hati. Faqala, lalu akhir dia pun buat keputusan, in hadza illa qaulul bashar, in hadza illa sihrun yu'sar. Sesungguhnya Muhammad ini seorang ahli sihir yang nyata. In hadza illa qaulul bashar, itu semata-mata perkataan manusia, bukan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tuan-tuan, kecerdikan yang Allah berikan kepada Al-Walid bin Mughirah digunakan habis-habisan untuk menuduh, mencipta iftira, mencipta tuduhan ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Quran kata faqutila kaifa qaddar, dilaknat orang macam ni. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu kita ni, saya, tuan-tuan semua kena ingat, kalau kita ni kepala otak ni Allah bagi ni, kau guna untuk fikir macam mana nak rosakkan Islam, macam mana nak sekat kerja dakwah, bagaimana nak kurangkan aktiviti Islam ni. Kau fikir benda tu. Kau ada satu kau punya grup, kau kerja dia fikir macam mana nak sekat Islam ni. Orang kerja macam ni, Allah kata apa? Faqutila kaifa qaddar, dilaknat, tak putus orang macam ni. Akhirnya dia bermasam muka, summa adbara, dia berpaling dari kata apa? In hadza illa sihrun yu'sar. Muhammad ni seorang ahli sihir yang begitu dahsyat. In hadza illa qaulul bashar, perkataannya merupakan perkataan manusia biasa. Maka Allah kata apa? Sa'uslihi saqar, aku akan humbankan dia ke dalam neraka saqar. Maka Allah Ta'ala tanya pula, wa ma adraka ma saqar, kamu tahu tak apa dia neraka saqar? Allah kata apa? La tubqi wa la tazar. Neraka saqar ni tuan-tuan, la tubqi wa la tazar, dia akan memamah kulit manusia ni. Kulit itu tidak akan kekal, dia tidak ada terbaki. Wa la tazar, dan dia tidak akan biarkan orang tu hidup. Terbakar 24 jam. Yang ISIS buat tu, waktu dia terbakar, berdemak, akhirnya mati juga. Yang ni tak. La tubqi wa la tazar, tak hidup, tak mati, terseksa. Lawahatun lil bashar, menyiat kulit manusia. Alaiha 19, dan di atas neraka saqar ini dijaga oleh 19 orang malaikat. Tuan-tuan, bila turun ayat ni,
Nabi kata ada 19 orang malaikat. Muncul pula seorang Quraisy kurang hajar, dia kata apa? Ana akfikum 19 orang, biar aku seorang lawan 17 malaikat. Lagi 2 malaikat korang ambil. Korang hajar je mangkuk ni. Dia kata apa? Nanti bila meniti titian sirat, Muhammad cakap nanti kat hari akhirat ada sirat kan, korang semua duduk belakang aku, biar aku duduk depan. Bila malaikat hadang, aku tolak gitu. Dia kata korang hajar betul. Tu nak kabur puak-puak jahilah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu tuan-tuan, nak kabarnya bapa kepada Khalid bin Al-Walid, na'udzubillah min dzalik. Wa kana abuhu li fardhi judihi ya'naf an tuqadu narun ghairu narihi fi Mina li it'amil hajij. Allah, sian. Bapa dia ni baik sangat. Kalau zaman jahiliah dulu, kalau orang datang buat haji di Mina, tuan-tuan, tak dibenarkan memberi makan orang haji kecuali Tan Sri Al-Walid yang akan sponsor. Orang lain jangan nak sponsor, aku akan sponsor. Baik gila. Tapi ni cerita zaman jahiliah lah kan. Dia buat zaman haji jahiliah, semua jahiliah belaka. Wa kana yad'umu li nafsi annahu ahaqqun nas bin nubuwati wa binuzulil qur'ani alaihi. Tapi nak kata macam mana, dengan sebab kecerdikan, kekayaan yang Allah berikan kepada dia, menyebabkan dia sombong. Dan bila Nabi SAW menjadi Nabi, menjadi Rasul, dia kata apa? Kenapa engkau pula jadi Nabi? Kenapa bukan aku? Aku kaya, aku cerdik. Lalu Allah turunkan ayat Al-Quran. Apa mereka berkata? Wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin min al-qaryatayn azim. Lalu berkatalah puak-puak Quraisy, kalaulah Quran ini diturunkan di atas seorang lelaki yang hebat, alal qaryatayn min al-qaryatayn, daripada dua buah kampung yang besar, Makkah dan Taif. Dia kata sepatutnya Quran ini turun dekat Al-Walid bin Mughirah dekat Mekah, bukan dekat Muhammad diturunkan. Kalau dekat Taif, seorang bernama Urwah As-Saqafi. Dua-dua ni cerdik, kaya raya belaka. Kenapa Quran turun dekat Muhammad? Dia tu dah lah membaca pun tak reti, anak orang miskin, tak ada harta. Sampai macam tu sekali, kesombongan yang melampau-lampau. Itu cerita bapa kepada Khalid. Wa fi hadzal baiti as-sari al-ghani al-wajih wulida Khalid bin Al-Walid sanata 34 qabla al-hijrah. Di rumah yang penuh dengan kekayaan, kesombongan, kemewahan, orang panggil apa? Bangsawan, lahirnya Khalid bin Al-Walid pada tahun 34 sebelum Hijri. 34 tahun sebelum hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah rupa paras Khalid bin Al-Walid? Kana Khalidun tawilan ba'inat tuli. Khalid merupakan seorang yang tinggi lampai orangnya. Madid al-qamah, azim al-hamah, tinggi, tough. Apa panggil apa? Apa? Perkasa NGO tak suka nak sebut. Apa panggil apa? Apa ni? Sasa. Kau pandai kau ya. Lebih kurang macam Incredible Hulk lah gitu. Mahiba tal'ati, digeruni kau tengok. Tapi tak lawan Hamzah. Hamzah tinggi sampai tahap kalau naik kuda, tuan-tuan, kaki dia cecah tanah. Itu Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Dia naik kuda kaki cecah tanah. Bukan kuda kepang bang oi. Bukan kuda padi, aku boleh macam tu. Ni kuda Arab, kau tahu tak? Tinggi orangnya radhiyallahu taala anhu. Orang Arab dua orang tinggi. Hamzah bin Abdul Muttalib orang Mekah, Abdullah bin Ubay tu bapa munafik duduk Madinah tu pun tinggi juga tu. Yamilu ila al-bayad, orangnya putih. Wa kana shadida syabahi bi Umar bin Khattab, orangnya iras muka Umar bin Khattab, macam kita pernah tengok. Hatta kana dhi'aful basari kathiran ma yukhlituna baina rajulaini, sehingga kalau orang ni tak berapa cam, orang tengok Umar, orang kata macam Khalid je muka tu. Orang tengok Khalid macam Umar je rupa je. Macam tu kuatnya syibih, persamaan antara dua orang ni. Dan dua-dua ni semua abang kawasan Mekah, tuan-tuan.
Walamma azhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'watahu kana Khalidan fatan nashi'an. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa Islam di Makkah, Khalid seorang pemuda. Fanafara min hadi annahu ra'a fiha za'amatan jadidatan tunahi za'amata usratihi. Dia tak boleh terima kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebab dia merasakan dia orang punya kabilah Makhzum. Bapak dia kan terkenalkan orang kaya, atuk dia orang kaya, pakcik dia orang glamour, hebat-hebat belaka, orang kaya. Tiba-tiba Muhammad pun daripada Quraisy, satu keturunan yang mulia, tapi harta tak ada, membaca tak reti, wang tak glamour. Macam mana dia boleh jadi ketua? Tak boleh. Kita orang punya keluarga yang sepatutnya jadi ketua. Jadi dia tak boleh terima. Wasiyadatan muhdatsah, dan menganggap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencari tapak untuk pengaruh. Taqifu fi wajhi siyadati abihi, yang cuba mencabar ketukuhan bapaknya di Makkah. Fatasadda laha huwa wa akhuhu Umarah bin Al-Walid, menyebabkan dia dan abang dia bernama Umarah bin Al-Walid sentiasa menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma Umarah tu, adapun abang dia bernama Umarah, faqad khada badran ma'al musyrikin, berperang bersama orang musyrikin di dalam peperangan Badar. Tetapi ditadikan Allah, wa waqa'a fi asril muslimin, akhirnya beliau ditawan oleh tentera Islam. Wa qad tala al-kalamu fi amri fida'i li farti ghinahu wa shiddati adawati ahli lil Islam. Kisah tentang Umarah ditawan dan tentang bagaimana orang Islam dan orang Quraisy, keluarga dia dekat Mekah tu berbincang nak lepaskan dia sebab kena bayar wang tebusan kan. Buat dia ni kaya, bapak dia kaya, keturunan kaya. Jadi para sahabat letak harga kau punya. Yang kaya-kaya semua bagi belasak kau punya duit. Fatalaba asiruhu 4,000 dirham. Orang Islam yang menawan Umarah di kalangan para sahabat kata apa? Kami takkan lepaskan Umarah kecuali kena bayar 4,000 dirham. Ni paling tinggi lah masa tu, pampas ataupun ni duit tebusan yang paling tinggi. Dua orang ni, keluarga Khalid bin Al-Walid, 4,000. Tiba-tiba wa awsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alla yaqbalu lahu fidyah ghaira dir'i abihi al-fadfadah wa sayfi wa baydatihi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan arahan, Umarah jangan diambil wang tebusan. Wang tebusan kan. Cuma yang diambil daripada Umarah ni 3 benda. Baju besi yang dia pakai. Jadi tuan-tuan, baju besi dia tak macam orang lain. Orang lain punya baju besi sampai pinggang dia macam baju Melayu. Dia punya baju besi fadfad, macam jubah. Kau tengok tu, baju besi dia panjang kau tu, tak macam gaun begitu. Mahal, branded, baik punya, made in Korea, tulis kat situ. Kalau wasaifihi, dan pedangnya kan, pedang ni kalau kita dulu masa minat-minat ilmu ninja dulu, alamak, antara pedang ninja yang paling hebat dia panggil pedang apa? Katana. Kan, itu baik punya pedang, branded. Wa baydatihi, dan topi besinya yang berwarna putih. Itu je Nabi kata, kita ambil daripada Umarah 3 benda: baju besi yang panjang macam jubah tu, pedang dia, dan juga topi besi dia. Wa talatil musawamatu wa rajulu baqin ala dini fi asril muslimin. Sepanjang-panjang dia ditawan, berlakulah tawar-menawar sebab keluarga dia nak bayar juga kan, nak lepaskan Umarah, sehinggalah akhirnya beliau ni dilepaskan. Falamma tamma fida'uhu wa dhahaba ila ahlihi. Tetapi berlaku perkara yang mengejutkan tuan-tuan. Apabila dilepaskan Umarah bin Al-Walid ni, dia balik ke Mekah, tiba-tiba dia buat apa? A'lana islamahu bainahum ala raghmi minhum wa hum karihun. Dia mengisytiharkan keislamannya di hadapan keluarganya. Fa inni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua terperanjat belaka tuan-tuan. Kenapa macam tu? Wallahu a'lam. Wa ajibal musyrikuna min fi'lihi wa sa'aluhu. Menyebabkan keluarga dia, puak-puak kafir, terperanjat beruk belaka. Mengatakan, hal aslamta qabla an tuftada. Kenapa baru sekarang kau nak tergigih masuk Islam? Kenapa kau tak Islam awal-awal? Buat habis duit kita orang aja, bebaskan kau. Kan? Faham tak cerita tuan-tuan? Kita dah habis, yelah memang tak habis duit kan, tapi
Kalau dah kena baju besi tu, ingat senang kena buat baju besi yang melilih sampai ke tanah ni. Mahal tu, berapa kilo tu bang, oi. Pedang-pedang ni mahal belaka ni. Lalu keluarga dia kata, kenapa kau tak cakap awal kau Islam senang, tak menyusahkan kita orang? Faqala karihtu ayuqala inni jazi'tu minal isari. Dia kata apa? Aku saja nak Islam depan korang supaya orang tak kata patutlah dia masuk Islam, takut kena tawan lah tu. Gitu. Dia kata apa? Kalau aku masuk Islam, ketika ditawan, nanti korang kata apa? Aku masuk Islam dengan sebab takut ditawan. Jadi nak lepas punya pasal, dia pun masuk Islam. Aku tak buat kerja macam tu. Aku Islam depan-depan korang, nak tunjukkan bahawasanya aku tak takut ditawan dan sebagainya. Aku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tadi Allah Taala beriman juga dia akhirnya. Wa amma Khalidun, adapun Khalid apa cerita? Fadhalla ala ma huwa alaihi, dia tetap dengan agama kekufurannya. Fi Uhudin, di dalam peperangan Uhud, aqadat Quraisyun lahu liwa al-maimanati. Khalid bin Al-Walid diberikan panji di sebelah kanan tentera, mengetuai pasukan tentera di sebelah kanan. Fatawalla bi nafsil al-hajmah allati rajjahat kifatul musyrikin 'ala al-muslimin. Dia yang mengetuai pasukan dia, menyebabkan pasukan tentera kafir berjaya melemahkan pasukan tentera Islam. Faqad karra bil khayli 'ala jaisil muslimin. Dia berjaya menyerang tentera Islam dengan tentera berkudanya. Fakhtallat sufufuhum wa ikhtalata ba'dhum bi ba'din hatta ma'adu yufriquna baina syi'atihim wa aduwihim. Ketika Khalid merempuh masuk ke dalam saf mujahidin dengan sebab keingkaran para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain mengikut arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi kata la tabrahu makanakum, Nabi kata jangan tinggalkan bukit Jabal Rumat. Bukit Rumat bukan bukit Uhud tuan-tuan, bukit Uhud tu besar bapak tu Jabal Rumat tu tinggal separuh tu kan, ayat situ. Nabi kata mahma kanal amr, macam mana keadaan sekalipun, kalau korang tengok kami menang sekalipun, jangan tinggalkan bukit ini. Hatta kamu lihat kami semua kalah belaka, sehingga burung-burung pemakan bangkai turun mengambil jenazah-jenazah kami sekalipun, jangan turun bukit ini sehingga aku keluarkan arahan. Tapi nak kata macam mana, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Sahabat pun turun dengan sebab kawan-kawan sebut rebut ghanimah kan, ambil iPad, Samsung, iPhone 6, iPhone tak apa-apa semua tu Dia pun tinggalkan bukit. Khalid pun nampak lain kali, dia pun serang mengejut, menyebabkan kekalahan, mengejut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastatara Abu Sufyan farahan, antara yang paling gembira sekali ialah Abu Sufyan. Lalu dia kata apa? Hadza yaumun bi yaumi badrin wal harbu sijal. Abu Sufyan kata, peperangan Uhud, bahasa Melayu panggil apa? Ada ubi, ada batas. Ada hari boleh balas, ada lori, ada bas. Gitu kan. Maknanya itu kita orang kalah perang Badar, hari ni kita menang perang Uhud. Wal harbu sijalun. Sijal ni mana apa? Bergilir ganti. Wa fi yaumil Khandaq, di dalam peperangan Khandaq yang berlaku pada tahun 5 Hijriah, iqtasamal musyrikuna kataibahum. Orang kafir Quraisy membahagikan pasukan-pasukan mereka. Wa hassu kulla katibatin bi jama'atin minal muslimin tadhamuha inda sabah. Dan mereka telah siapkan pasukan khusus yang akan menyerang tentera Islam pada awal waktu subuh. Kerana Khalid bin Al-Walid huwal muwakkal bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan pasukan Khalid dikhususkan untuk menyerang kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kada yazfaru Khalid bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan hampir-hampir Khalid berjaya mencederakan atau merapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula yaqadatu harasin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qaidihim Usaid bin Al-Khudair radhiyallahu taala anhu, kalaulah tidak kerana dengan sebab penjaga kem Nabi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Usaid bin Khudair radhiyallahu taala anhu berjaya menyekat kemarahan Khalid bin Al-Walid. Tuan-tuan ingat lagi Usaid bin Khudair? Ingat lagi? Lupa? Angguk je lah cakap ingat. Buat sedap hati aku tak apa dah. Ingat Ustaz, ingat. Sabar je. Korang ni ikhlas sungguh lah.
Usaid bin Khudair, kalau tuan-tuan masih ingat lagi, once upon a time dia orang Khazraj, orang Aus, orang Madinah. Dia Islam dengan sebab Mus'ab bin Umair dan juga As'ad bin Zurarah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Bila dia masuk Islam, tuan-tuan, daripada asal orang yang penyangak, yang nak halau sahabat keluar daripada Madinah dengan sebab berdakwah kan. Bila sahabat jumpa cakap elok, kita kan pernah cerita dulu kan, yang dia masuk kampung kan, dia bawa tombak, dia pacak, ukhruja in kana lakum bikum hajatun. Ustaz kata kan, korang berdua kau belah daripada kampung kita orang. Kalau kau rasa umur kau nak panjang, kau belah cepat. Tapi kalau kau rasa umur kau nak pendek, kau tunggulah. Lalu apa kata Mus'ab bin Umair? Abang, boleh tak abang dengar kita cerita apa? Kalau abang rasa okey, abang terimalah. Tapi kalau abang rasa tak okey, kita orang belah lah. Abang cerita-cerita, abang dengar lah. Abang nak cerita aku dengar. Jadi Mus'ab ni, tuan-tuan, baca ayat Al-Quran. Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan 'allamahul bayan. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ayat Quran yang keluar daripada hati seorang manusia yang berpegang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala mencairkan hati Usaid bin Khudair. Dia kata apa? Okey je. Kenapa orang kata kau orang ganas sangat? Okey je. Terus beriman. Masa tu juga on the spot beriman. Dengan sebab dia beriman, tuan-tuan, dia kempen pula, kau pergi Islamkan tu sepupu aku tu bernama Sa'ad bin Mu'az. Akhirnya dia pun beriman juga. Usaid bin Khudair, antara kelebihan dia, tuan-tuan, yang pernah kita cerita dulu once upon a time, dia pernah baca Quran pada waktu malam dekat kawasan kandang kuda dia kan. Tengah-tengah dia baca Quran, tiba-tiba kuda dia menggelupur. Baca-baca, macam tu. Dia kata, apa hal pula kuda aku ni kan? Bila dia berhenti baca Quran, kuda senyap belaka. Dia sambung balik, kuda bergelupur. Akhirnya ditadikan Allah, dia pun tengok pasal kuda mula lompat kan. Dia pun angkat kepala ke langit. Dia angkat kepala ke langit, tiba-tiba dia melihat cahaya macam lebih kurang mentol, tuan-tuan, sedang turun ke bumi. Daripada langit turun, banyak ribuan turun. Macam UFO gitu. Apa benda ni? Dia perhati, punya leka tengok. Dia pun terberhenti baca Quran. Bila dia berhenti baca Quran, cahaya yang macam UFO tu, tuan-tuan, naik semula ke langit. Besok dia jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita benda tu. Nabi kata apa? Tilkal malaikatu allati nazalat litasma' ila qira'atika. Nabi kata, itulah malaikat yang turun, berebut-rebut turun nak mendengar bacaan Quran kau. Allahu akbar. Malaikat berebut turun, Syekh, dengar bacaan Quran dia. Kita punya bacaan Quran, ada malaikat nak turun. Bukan malaikat, jin adalah kuasa kan, bunyi Jawa syaratallah jin. Kita punya bacaan taklah aku tak tahu, tapi harap-harap diberkati insya-Allah. Amin. Tuan-tuan, Nabi kata apa? Wahai Khudair, wahai Usaid, kalau kau teruskan bacaan Quran kau, nescaya seluruh penduduk Madinah akan melihat malaikat malam tadi. Allah, tak ada rezeki. Hebat kan? Asal seorang muallaf, tapi Quran ni, tuan-tuan, malaikat berebut turun nak dengar bacaannya. Kita ni tak tahulah, tantah. Wallahu a'lam. Harap-harap insya-Allah malaikat berebut nak dengar. Amin. Nak amin pun tak confident. Gua tengok lah tu. Jadi Khalid gagal masuk ke kamp Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebab kawalan keselamatan yang ketat yang jaga oleh Usaid bin Khudair. Wa fi sanati al-Hudaybiyah kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah mu'tamiran fi nahwi 1500 min al-muslimin. Pada perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kurang pada tahun 7 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada Makkah mu'tamiran, keluar ke Mekah, menuju ke Mekah mu'tamiran untuk melakukan umrah bersama dengan Nabi 1500 minal muslimin, selama 1500 tentera-tentera Islam. La yahmiluna silahan ghaira suyuf fi aghmadiha. Mereka tidak bawa senjata kecuali senjata itu dalam keadaan tersarung di dalam sarung senjata. Orang dulu kalau berjalan, senjata tu kalau duduk dalam sarung, itu keadaan tu aman dipanggil. Ya. Tapi kalau dibawa dekat depan, dia pegang macam tu nak perang lah tu. Kan macam orang Yaman kan, kulu kili bawa khanjar tu, kerambit dekat perut dia tu kan.
Dia bukan nak bunuh orang, tak, itu aksesori tambahan gitu. Dia dah biasa macam tu, kudu-kili kan. Kita bawa handphone macam hampir jumpa kan. Dia bawa benda macam tu. Dekat Yaman kawan-kawan cerita dulu kan, kalau budak-budak pergi sekolah bawa AK-47 tu standard tuan-tuan. Kau bayangkan bawa Kalashnikov tu dalam kelas tak menggeletok, cikgu nak ngajar. Cikgu tak takut pasal apa? Cikgu bawa bazooka, kau tahu tak? Anak murid Kalashnikov, cikgu bazooka lagi kelas. Jadi senjata tu dimasukkan dalam sarungnya. Fa'ujatal musyrikuna khifatan min zalik, menyebabkan orang kafir takut melihat kemarahan Nabi dengan para sahabat 1,500 orang. Wa nadabu Khalidan li liqa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi 200 farisin wa istitla'i amrihi. Lalu orang Quraisy mengadakan Khalid bin Al-Walid bersama dengan 200 ekor kuda, 200 tentera Quraisy keluar untuk melihat keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadana Khalid hatta nazara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sejarah ni cerita masa Nabi on the way nak masuk ke Mekah tu, berdepan dengan tentera Khalid. Khalid tak ramaikan, 200 orang kan, tentera Islam 1,500 orang. Dia perhati berjauh, tengok je Nabi. Jeng 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 jeng. Subhanat salatul zuhri. Tak lama kemudian masuknya waktu salat zuhur. Sahabat pun melakukan azan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Sampai habis. Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi salatal khawfi. Bila berhadapan dengan tentera musuh, masa waktu Nabi pun melakukan sembahyang zuhur, dia panggil apa? Salatul khawf, sembahyang khawf. Kan? Kita sedia maklum antara cara sembahyang khawf ni, angkat takbiratul ihram sama-sama dengan imam. Pada saf yang pertama, saf kedua semua Allahu akbar. Bila imam rukuk, Allahu akbar. Rakaat pertama semua rukuk belaka. Rakaat kedua jangan rukuk, standby, tengok keadaan musuh. Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Imam sujud, rakaat pertama sujud sekali. Yang belakang jangan rukuk, perhati keadaan musuh. Sampailah imam naik rakaat yang kedua, barulah saf yang kedua rukuk, sujud dan macam itulah, bergili-gili. Faham? Itu contoh salatul khauf, tuan-tuan. Itu keadaan musuh depan kita, dia tak serang, dia tengok aja. Kita nampak dia, ni style dulu, tuan-tuan. Sekarang mungkin tak relevan kot, pasal sekarang pakai senapang, pakai sniper kan. Kalau nak sembahyang macam tu berbahaya. Jadi sembahyanglah pandai-pandai kau nyorok dan sebagainya. Kalau dulu ya mungkin, pasal musuh nampak dia pakai pedang, kalau panah pun dia boleh bajet berapa meter boleh pergi panah ni kan. Kalau yang dia antara cara yang seterusnya salatul khauf ni, bila dah masuk waktu nak habis, takbir, Allahu akbar, Allahu lawan, tak batas sembahyang. Kau kena tikau, tak batas sembahyang. Cuma ada ulama kata jangan menjerit je. Wallahu alam. Yang penting sembahyang. Sampai macam tu, jaga sembahyang. As-salah wa ma malakat aymanukum. Wa hamma Khalid an yughira ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khalid bila perhati Nabi sembahyang dengan sahabat-sahabatnya, dia pun nak ambush, kau tahu tak, dia nak serang. Fasaddathu sakinatul muslimin. Tapi dia terhenti dengan sebab apa? Dia melihat bagaimana coolnya, tenangnya orang Islam. Tengok je. Serang. Dia tak katalah macam tu batal dah sembahyang kan. Perhati je. Nabi sebut Allahu akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Sahabat perhati je. Khalid kata, ni apa benda diorang ni? Orang nak berperang boleh relax, tenang. At-tahiyyatul barakatus salawat. Tenang setenang-tenangnya. Warahbatus salah. Melihat betapa tenangnya orang Islam, betapa hebatnya sembahyang. Wa nakhwatul faris allati ta'bal ghadr. Dan dia ni sebagai seorang basil, seorang pejuang terkenal di kalangan Quraisy, dia fikir, takkanlah aku ni orang yang terkenal nak serang hendap, malu lah
Kan dia orang dulu gentleman tuan-tuan, lawan ni jantan-jantan ni, lawan ni. Berani gitu dulu. Zaman sekarang penakut, nyuruh wasara fi raw'ihi ada li Muhammadin sirran wa anna rajulan mamnu'. Maka terfikir dalam kepala benaknya bahawasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini seorang yang dihalang oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sampai kepadanya apa-apa benda-benda yang tak elok. Sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat hadhihi awwal atifatin atafathu nahwa al-Islam. Baru aku tahu malam ni. Inilah peristiwa yang pertama yang menyebabkan Khalid terfikir hebatnya Islam. Tu tengok betapa khusyuknya para sahabat, khusyuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tenangnya mereka ingat kepada Allah walaupun dalam keadaan nak berperang pun tak fikir kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bila dia tengok macam tuan-tuan, dia pun fikir hebat Islam ni, hebat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditadikan Allah. Summa ja'athu risalatun min akhihi al-Walid alladhi aslama ba'da Badrin yahmilu lahu fiha kalama min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ditadikan Allah tuan-tuan, beberapa bulan kemudian Khalid mendapat surat daripada adik-beradik dia bernama Al-Walid. Bapa dia kan nama Al-Walid kan, anak dia pun ada juga nama Al-Walid. Orang Arab biasa nama macam tu. Nama bapa dapat ke anak, nama atuk dapat ke cucu, biasalah kan. Kita Melayu tak, nama atuk sempoya Kasem contoh kan. Anak nama canggih dah, Abdul Fattah contoh. Cucu lagi panjang, Nur Batrisha benda ke tak aku nak nyebut pun tak reti kan, berjela-jela. Itu umur Melayu. Arab senang, Muhammad bin Sa'id bin Muhammad bin Ahmad bin Sa'id bin Muhammad bin Sa'id bin Muhammad bin Ahmad Al-Buti. Habis itu sempoi. Kita nak cek nama, tanya ustaz buka kamus. Aku juga sakit kepala nak cek kamus. Lepas tu panggil nama jujur macam tu kan, nama punya panjang. Lalu tadi Allah Ta'ala, abang dia ni bernama Al-Walid, dah masuk Islam lama dah. Dia punya ramai 3 beradik yang masuk Islam, ya. Abang dia masuk Islam dalam perang Badar, tak termasuk yang Umarah tadi tu. Wa kana yahmilu laha kalama min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia bawa surat daripada Nabi bagi ke dia. Fakanat sababan fi an yukhrijahu Allah min az-zulumat ila an-nur. Maka surat itu menjadi penyebab kepada berubahnya Khalid bin Al-Walid. Wa linatruk li Khalid nafsihi ayaquss lana qissata islamihi. Untuk mengetahui bagaimana keislaman Khalid, kita dengarlah Khalid menceritakan sendiri pengalaman Islamnya. Baru nak start cerita tuan-tuan. Tadi tu mukadimah baru. Lamma aradallahu bi minal khairi. Ni Khalid cerita. Lamma aradallahu bi minal khairi ma arad. Konon-konon aku Khalid bin Al-Walid lah aku cerita. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada aku kebaikan, khazafa fi qalbi hubbal Islam. Allah mencampakkan dalam hatiku rasa cinta kepada Islam. Wa hadarani rusydi, dan aku rasa mengapa ada petunjuk dalam jiwa aku ni. Wa qult, dan aku berkata, syahidtu hadhil mawatin kullaha ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku ni mana je peperangan yang aku tak pergi lawan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kuntu kullaman saraftu min mawatin ajiduni ala ghairi syai'in wa ajidu anna Muhammadan sayazhar. Dan aku ni setiap kali aku lawan dengan Muhammad, bila habis perang aku akan termenung. Bila balik ke Mekah aku akan termenung. Aku fikir, ke mana agaknya kita ni? Sampai bila Quraisy nak lawan Muhammad? Yang kita tengok Muhammad semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Menang. Yang kalah dekat Uhud pun dengan sebab kawan-kawan dia tak ikut arahan. Itu je. Kalau kawan ikut arahan, mungkin kita tak akan menang dalam perang Uhud. Setiap kali habis perang, dia akan fikir benda macam tu. Nampak gaya? Sebab yelah, bila pergi perang kan, Panglima besar Quraisy makin ramai yang mati. Tinggal 2-3 orang kan. Ayah dia kawasan yang masih hidup itu pun dah pencin dah. EPF pun habis dah tuan-tuan kan, sampai macam tu habis. Kalau habis yang ni habis lah kan. Abang-abang kawasan pun dah tak larat dah ramai dah. Summa arda fayaqul wa bainama ana kadhalik kataba ilayya akhi kitaban fa idza fihi. Tengah-tengah aku dalam dilema tu,
datang surat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Isi kandungan surat, amma ba'du fa inni lam ara a'jaba min dhahabi ra'yika 'anil islam wa aqluka 'aqluk wa mithlu al-islam la yajhalu ahad wa qad sa'alani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ank faqala ayna Khalid faqultu ya'ti Allah bihi faqala ma mithlu Khalid yajhalu al-islam walau kana ja'ala dikayatahu ma'al muslimina 'ala al-musyrikin lakana khairan lahu wa laqaddamnahu 'ala ghairihi fastadrik ya akhi ma fataka min faqad fatatka mawatinus salihah. Wassalamu alaikum. Kau faham tak surat tu tuan-tuan? Tu cerita surat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Khalid, aku rasa pelik, kenapa orang macam kau punya cerdik tolak Islam. Aqluka aqluk, guna akal kau, guna otak kau. Wa mithlu islami la yajhulu ahadun, tak ada seorang pun yang tak kata Islam ni baik, semua kata Islam ni baik. Wa qad sa'alani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anka faqal, dalam surat itulah ya abang dia kata, satu hari Nabi tanya dekat aku, aina Khalid? Nabi tanya soalan tu, Khalid mana? Nabi tahu Khalid lawan Nabi kan, tapi Nabi tanya soalan tu kat abang dia, aina Khalid? Apa jawapan aku? Aku nak jawab apa depan Nabi bila Nabi tanya macam tu? Akhirnya aku kata apa? Ya'ti Allahu bihi, ya Rasulullah, InsyaAllah Allah akan bawa dia datang bertemu dengan kita satu hari nanti. Faqal, maka Nabi jawab apa dia? Ma mithlu Khalid yajhalu 'anil Islam, tak mungkin orang cerdik macam Khalid boleh tak kenal Islam tu. Walau kana ja'ala nikayatan ma'al muslimina 'ala musyrikin lakana khairan lahu. Kecerdikan, kepakaran dia dalam strategi tentera digunakan untuk Islam bagi melawan orang musyrikin, lebih bagus bagi Khalid sebenarnya. Wala qaddamnahu 'ala ghairihi, dan kita akan lantik dia menjadi ketua para mujahidin. Lalu abang dia kata dalam surat tu, fastadrik ya akhi, wahai Khalid, cepat Khalid, cepat bertindak. Ma fataka minhu, jangan sampai kau terlepas peluang. Faqad fatatka mawatin salihah. Khalid, engkau ni dah banyak sangat terlepas peluang-peluang yang baik sebenarnya. Berapa tahun kau lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tu nasihat daripada abang dia kan. Perang Uhud, perang Khandaq, perang Khaybar, perang, semua perang dia lawan belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perang Hudaybiyah tadi. Summa atba Khalidun yaqul, Khalid pun sambung cerita dia. Falamma ja'ani kitabuhu nashattu lil khuruji ila al madinati. Bila sampai surat tu, aku pun ada semangat, motivasi nak keluar daripada Mekah menuju ke Madinah. Wasarratni maqalatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku cukup gembira bila Nabi sendiri cakap dalam surat tu. Nabi kata apa? Kalaulah Khalid bersama dengan tentera Islam, dijadikan strategi kepakarannya untuk menentang tentera musyrik, nescaya kita akan jadikan Khalid ketua Parlimen Islam. Aku seronok dengar Nabi kata macam tu. Sehingga satu malam, wa ra'aitu fil manam ka'anni fi biladin dayiqatin jadbah fa kharajtu ila baladin ahdar wasi' fa qult. Sehinggalah satu malam Khalid kata, aku bermimpi. Dia mimpi apa tuan-tuan? Dia mimpi aku berada dekat satu tempat dayiqatin, tempat tu sempit, jadbah, kering, kemarau. Fa kharajtu ila baladin ahdar, tiba-tiba diterikan Allah, daripada tempat yang sempit, kemarau, panas tu, aku keluar ke sebuah kawasan yang amat luas, yang amat lapang. Ahdar wasi', menghijau, hijau, bukan biru hijau. Tu. Jadi tanda kalau mimpi hijau ni tuan-tuan, ni mimpi baik, mimpi Islam. Ya. Tak adalah sahabat mimpi pergi masuk kawasan warna biru, tak ada tuan-tuan. Biru ni warna neraka, minta maaf sebutlah. Serius betul. Kau bacalah dalam hadis Nabi SAW bagaimana rupa malaikat tu kan, biru matanya. Lalu aku pun terbangkit daripada tidur, aku pun terkenang. Faqultu inna hadhi ru'ya haqqun, mimpi ini mimpi yang benar. Cerita pasal tempat cantik ni tuan-tuan, sajalah, ni iklan, ni cerita luar lah ya. Cerita pasal mimpi. Kawan bapak saya, jadi dulu antara orang kerja dengan Nestle, dia bos-bos Nestle lama-lama dululah. Dia ni orang baik, orang jemaah.
Ni zaman kita ukhuwah kuat tuan-tuan, zaman tak ada plasma masa tu. Sekarang ni kita punya ukhuwah dah hancur berkecai dengan sebab ada nama plasma ni. Jadi tuan-tuan, saya nasihatkan jauhkan diri anda daripada plasma. Dia ni macam nyamuk denggi tuan-tuan. Faham ke tidak ni? Lah, dua orang jawab lain tak faham, lantak korang lah. Bahaya, merosakkan jemaah. Serius, merosakkan jemaah tuan-tuan. Ukhuwah dah tak ada dah hari ni. Saya cerita ni tahun 80-an je cerita. Ukhuwah kita tengah kuat masa tu. Saya ingat lagi masa tu kita pergi istimak dekat Rusila tahun 80-an. Istimak alami yang akan berulang kali yang keberapa ni dekat Rusila, insya-Allah pada bulan 3 nanti, insya-Allah. Jadi haji ni apa lalu lupa nama, Haji Hamdan nama dia. Haji, itulah Haji Hamdan. Orang Penang rasanya. Sorry orang Pahang. Jadi orang baik, orang jemaah istiqamah. Dia rajin datang kuliah, datang usrah. Tapi yang saya ingat, kalau dia datang usrah, datang kuliah, mesti dia tidur punya tuan-tuan. Dia tidur. Haji, ngantuk Haji. Biasalah ustaz, tidur balik. Gitu. Tapi istiqamah. Orang yang banyak infak untuk jemaah. Orang baik. Memang baik orangnya. Walaupun kita kecil, kita ingat lagi. Satu malam bini dia kata, dia mimpi, suami dia mimpi. Dia kata, malam tadi abang mimpi abang pergi satu taman, cantik sangat taman tu. Abang tak pernah pergi pun, cantik sangat. Abang rasa nak pergilah. Kan dia cerita kat bini dia. Bila kata, awak tu mula lah tu mengarut lah tu, mimpi nak kahwin semua lagi. Tak adalah. Dah tu nak kahwin apa lagi kan. Tapi cuma nak kabur, cantik dah tempat tu. Suami dia cakap pagi tu kan, dia pun start kereta pergi kerja. Elok dia keluar lorong rumah dia tuan-tuan, dekat traffic light, bam, kena langgar, meninggal dunia. Meninggal dalam keadaan badan tak ada cedera, meninggal macam tu je. Itu merupakan ru'yatun salihah, mimpi yang elok tuan-tuan. Jadi kalau ada tuan-tuan mimpi macam ni, bersiap sedialah. Kan, kalau mimpi tempat dah lawa gitu, pagi-pagi tu siap-siaplah buat wasiat ke kan, berapa banyak harta nak bagi dekat aku, sekolah aku, contoh ni. Mengucap awal-awal, serius tau, jangan main-main. Tapi tidaklah maknanya cepat mati, tidak. Tapi maknanya insya-Allah orang baik. Ada seorang korporat ni saya kenal lah, isteri cerita benda yang sama juga, tapi yang ini masih hidup lagi. Dia kata, ustaz, malam tadi Datuk mimpi, Datuk kata dia pergi tempat tu, cantik sangat tempat tu. Dia rasa nak pergi tapi tak tahu kat mana kat tempat tu. Dia nampak cantik sangat. Dia kata insya-Allah maknanya baik. Dan kita kenal dia ni seorang hamba Allah yang masya-Allah min munfiqin. Dia seorang yang banyak infak fi sabilillah ni. Tuan-tuan, itu tanda yang baik. Maka Khalid kata, mimpi ini mimpi yang baik. Falamma azamtu ala al-khuruj ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qultu man usahibu ma'i ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masa pagi tu aku nak gerak keluar ke Madinah, aku pun terfikir nak ajak siapa lah pergi. Takkan nak pergi seorang-seorang kan, takut tengah jalan kena belasah ke apa ke. Siapa nak ajak ni? Falaqitu Safwan bin Umayyah faqultu, lalu aku bertemu dengan Safwan bin Umayyah, kawan dia. Tuan-tuan ingat lagi tak Safwan bin Umayyah ni? Angguk je lah. Ingat kan? Ingat, okay. Safwan bin Umayyah ni, kalau kita ingat lagi cerita once upon a time dulu, lepas perang Badar, ada seorang lelaki Mekah bernama dia? Umair bin Wahbin. Umair bin Wahbin ni tuan-tuan, dia bengang sangat dengan Rasulullah SAW. Satu hari dia pergi dekat Kaabah, dia nampak Safwan bin Umayyah ni tengah terbendung kata. Lama manjang bendung je. Yalah, macam mana? Kalah khokmur dah kita ni. Kalah perang Badar. Dia pun kata, macam kita Quraisy. Dia kata tak ada manfaat dah pedang-pedang kita ni buat apa ni? Buat ekor dia pula. Apa tu? Bubuh dalam frame je lah. Kalah kita dengan Muhammad. Lalu apa kata Umair bin Wahbin? Laula duyunu alayya. Aku ni ji, kalau tak kenangkan hutang aku yang berlambat-lambat, hutang loan rumah, loan kereta, contoh lah kan, dah lama aku pergi Muhammad, aku bunuh dia. Kata Umair bin Wahbin. Safwan bin Umayyah kata apa? Apa kau cakap? Kau nak pergi Madinah nak bunuh Muhammad? Olah. Betul ni, serius. Memang serius kan? Kau jangan main dengan aku, tahu tak? Habis yang kau tak nak pergi pasal apa? Pasal hutang lah.
Yang tu aku tak faham tu puak-puak ni. Dia nak pergi bunuh Muhammad SAW, tapi bimbang hutang tuan-tuan, takut kalau mati nyawa tak terangkat pasal hutang tak bayar. Tu puak-puak ni. Apa kata Safwan bin Umayyah? Kalau itu niat kau yang sebenar, don't worry. Kau pergi bunuh Muhammad, segala hutang-hutang kau aku akan bayar, jangan takut. Kalau takdir Allah kau mati dekat Madinah, anak-anak kau semua di bawah tanggungan aku, bini kau aku kahwinkan bini kau, jangan takut. Umar kata apa? Betul ni Ji? Betul. Dia kata okey. Kebetulan anak Umair bin Wahb ni tuan-tuan di Madinah kena tawan dalam perang Badar. Anak dia kena tawan. Jadi dia punya alasan tu kuat. Kalau bertemu dengan orang tengah jalan, "Ji, ke mana?" "Madinah." "Buat apa?" "Nak settle lah, anak aku kena tawan tu, nak bayar duit ni kan. Jadi kalau aku pergi Madinah pun orang tak suspek aku nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bincang-bincang, dia pun kata apa? Ingat rahsia antara aku dengan kau, antara aku Umair dengan Safwan, jangan cerita benda ni kepada orang lain. Masalah problemnya, macam mana kita malam ni boleh tahu cerita ni tuan-tuan? Kan? Jadi dia kata pegang rasa ni betul-betul. Umar balik rumah dia, asah pedang, asah tajam, sapu dekat mata pedang tu dengan racun, sapu dengan racun gitu, supaya bila jumpa Nabi nanti tak payah tikam lah, hira sikit, zaz, sikit je zaz, racun merebak masuk dan Nabi boleh mati sallallahu alaihi wasallam. Umar pun bergerak pergi ke Madinah. Sampai kat Madinah, orang nampak, Umar datang. Umar datang, oi. Sahabat semua kenal. Umar kata, "Siapa dia datang?" "Umar, siap dia." Sudah, Umar pun keluar. Umar datang ketok. Tengok Umar. Dia pun datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Majita bika ila huna." Apa tujuan kau datang ke sini? "Ya Muhammad, jitu, aku datang untuk membebaskan anak aku yang ditawan." Nabi kata, "Betul ke?" "Betul." "Yang kau bawa pedang ni apa pasal?" Tak ada apa-apa, pedang ni aksesori je kan, kita nak lawan pun kita dah kalah dah." "Betul Umar kau cakap?" "Betul." Masa tu Umar pun pegang Umar ni punya leher, dia cekak dengan kain serban macam tu. Umar tercekak-cekak, "Kau cakap betul-betul, aku sepak tak pasal sekarang." Nabi kata, "Umar, lepaskan dia." Lepas. "Kau cakap betul-betul Umar. Ma sababu maji'ika ila huna." Apa pasal kau datang ke Madinah? "Lah, awak cakap dah tadi kan, orang nak settle anak kita kena tawan." "Betul ke?" "Betul lah." Okey. Nabi kata, "Yang kau duduk dengan Safwan bin Umayyah dekat tepi Kaabah, kau cakap apa? Kalaulah tak ada hutang kau berlambat-lambat dekat bank kan, dengan hutang sana hutang sini, dah lama aku pergi settle Muhammad. Apa kata Safwan dekat engkau? Don't worry, hutang kau aku settle belaka dengan syarat kau pergi bunuh Muhammad. Dan kau cakap apa dengan Safwan? Pastikan cerita ini tak ada orang pun tahu kecuali kita berdua." Umar dengar, siapa? Umar kata, siapa kau nampak ni tak? Umar nak kesepak aja ni. Lalu Umar kata, "Man akhbaraka ya Muhammad?" Siapa yang cakap dekat engkau wahai Muhammad? Siapa yang cerita? Tak ada orang tahu, aku dengan Safwan je dekat tepi Kaabah tu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Allahul ladzi yukhbiruni, Allahul ladzi akhbarani." Allah yang bagi tahu dekat aku perancangan kamu berdua. Ingat kan? Pedang kau tu kan, kau asal tak tajam kan? Kau sapu dengan apa? Dengan racun. Patah member tu. Lalu apa kata Umar? "Fa inni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Masuk Islam on the spot. Kau tengok. Ini contoh manusia yang ketika keluar daripada Mekah, niat dia ikhlas nak bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana setan. Tapi tadi Allah Ta'ala rezeki dia tuan-tuan, rezeki dia dengan sebab niat nak bunuh Nabi Muhammad diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu Akbar. Batu hidayat ni tuan-tuan minta Allah pelihara lah dalam hati kita insya-Allah. Amin. Minta Allah kurniakan kita semua husnul khatimah insya-Allah. Amin. Tuan-tuan, bila Umar ni masuk Islam, Umar ni kan tadi dah merah muka, merah telinganya, terjojol biji mata nak sepak kejap ni kan. Bila dia masuk Islam, apa kata Umar?
la khinzirun kana ahabbu ilaika minka ya Umair walakinnaka al-yawma ahabba min ba'di abnaika ya min abna'i ya Umair. Umar kata apa? Umair, dulu aku lebih suka tengok muka babi pada muka engkau. Lemak babi terus kau tahu tak? Aku pelik bila aku baca ayat tu. Masalahnya babi ada ke dekat Mekah Madinah tu tuan? Itu aku tak faham tu. Tapi Umar sebut la khinzirun kana ahabba ilayya minka ya Umairu. Dulu aku lebih suka tengok muka babi pada muka engkau, walakinnaka al-yawma, tapi kau pada hari ini ahabba bi ba'di abna'ihi. Bi abna'i, lebih aku suka tengok muka engkau daripada anak aku sendiri. Sebab apa? Engkau dah Islam. Kau tengok tu sahabat Nabi on the spot berubah daripada benci sebenci-bencinya kepada sayang sesayang-sayangnya tuan-tuan. Okey. Sikit Umar ni tuan-tuan bila dah masuk Islam, dia balik ke Mekah kan. Jadi Safwan bin Umayyah ni dah habis lah ke dah bayar ni. Bayar hutang dah pun settle, hutang rumah, hutang bil dah settle belaka, takaful semua dah buat belaka dah. Dia pun kata, apa cerita Umar ni senyap, call tak angkat, nombor yang ada tiada dalam perkhidmatan, cuba lain kali. Apa cerita dia ni? Aku tak kahwin seorang lagi apa kat sana kan. Tengah-tengah pening lalat macam tu, dengar berita, dengar Umar dah balik ke Mekah. Ya sungguh, pada hari yang ditentukan Umar datang sampai dekat Mekah. Wah semua ahlan wa sahlan ya Umar, mabrur, bravo, semua suka kan. Dia confirm bunuh Muhammad berdarah punya, baik punya. Yang paling panjang senyumnya Safwan bin Umayyah lah. Aku lah si my leg lah. Aku sponsor utama, penaja rasmi, kau jangan main. Buka iklan. Dia pun pergi. Kaifa haluka ya Umar? Ya, kan? Apa khabar wahai Umar? Apakah berita gembira? Ceritakan kepada kami semua. Kami nak bergembira dengan berita yang kau nak bawa ni. Apa kata Umar? Berita gembira untuk kamu semua. Fa inni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terpengang masuk Islam. Safwan masuk Islam pula kan. Itulah orang yang pertama mengucap syahadah secara terang-terang di hadapan orang Quraisy Makkah. Siapa dia? Umar bin Wahb radhiyallahu taala. Apa cerita Safwan bin Umayyah? Akhirnya tuan-tuan, tadi Allah, Safwan bin Umayyah masuk Islam juga pada tahun 8 Hijriah ketika peristiwa Fathu Makkah. Ya, akhirnya masuk Islam juga. Ini semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan meninggal dunia pada tahun 41 Hijriatan. Okey tuan-tuan, sikit lalu aku nak ajak siapa pergi ke Madinah ni? Bawa Safwan lah. Ni yang Safwan kita cerita ni. Lalu apa kata Khalid? Ama tara ya Aba Wahab ma nahnu fi. Wahai Abu Wahab tu gelaran kepada Safwan. Kau tak nampak ke keadaan kita dekat Mekah sekarang ni? Laqad zahara Muhammadun 'ala al-'arabi wal 'ajam. Muhammad zahar, telah diberikan kemenangan di kalangan orang-orang Arab dan orang-orang Ajam. Falau qadimna alaihi wa fattaba'nahu fa inna syarafa Muhammadin syarafun lana. Khalid kata macam tu. Kalaulah kita mau pakai ikut Muhammad belaka, kemuliaan yang Muhammad ada, kita semua akan mendapat kemuliaan tersebut. Fa aba alayya asyadal iba wa qala. Maka Safwan bin Umayyah tak nak, tentang sungguh-sungguh. Apa kata Safwan bin Umayyah? Law lam yabqa ghairi min Quraisy ma tabi'tu abadan faftaraqna. Dia kata apa? Kau nak suruh aku ikut Muhammad? Kau nak suruh aku ikut Muhammad? Kau tahu tak? Orang Quraisy dah tak ada, kau tahu tak? Orang veteran Quraisy tak ada, tinggal aku seorang aja. Akulah seorang-seorang nak hidupkan lagi one Quraisy dekat Mekah. Yang lain semua dah mati belaka dah. Aku seorang. Kalau aku pun ikut, habis Quraisy ni. Sampai macam tu tuan-tuan, dia tolak Islam. Tapi wallahu yahdi man yasha' ila siratim mustaqim. Allah beri petunjuk kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah nak dapat tuan-tuan. Ini kerja Allah Subhanahu wa taala. Faftaraqna wa rajulun mawturun yatlubu sa'ran faqad qutila abuhu wa akhuhu fi badrin. Lalu aku pun kata apa ke Safwan? Yalah, aku faham kau tu dendam lama sangat dengan Muhammad. Yelah kan, abang kau pun mati, adik-adik kau mati belaka dalam perang Badar. Tak apalah, kau tak ikut pun terpulang pada kau. Sumataba Khalid qissata islami faqala taraktu Safwan bin Umayyah wa laqitu Ikrimah bin Abi Jahl. Tuan-tuan, boleh sikit lagi tak? Dia macam bunyi tu, macam tak ikhlas saja.
Saja je. Aku bukan apa. Time saya ni tengah okey, kadang-kadang bila time hidung aku sumbat, aku tak boleh cerita. Hari ni okey pula hidung aku, alhamdulillah. Kan? Jadi cerita tu best lah. Macam best. Cerita ni memang best, aku tak best. Cerita ni memang best. Serius tau. Kalau kita ni, kalau jelah, kalau tuan-tuan faham bahasa Arab kan, cerita pada sahabat dia, kalau kau baca tu seorang kan, seronok, leka, temenung kan? Cerita dia orang ni. Khalid pun fikir, aku nak ajak siapa pula pergi ni. Taraktu Safwan bin Umayyah wa laqitu Ikrimah bin Abi Jahlin. Akhirnya aku bertemu dengan kawan member aku. Wah, ini classmate bang. Classmate, rakan sparring. Siapa dia? Ikrimah bin Abi Jahlin, anak kepada Abu Jahal. Faqultu lahu misla ma qultu li Safwan. Lalu aku kata kepada Ikrimah sebagaimana aku kata dekat Safwan. Faqala li mithla ma qalahu Safwan. Lalu apa kata Ikrimah? Ikrimah pun jawab serupa juga. Sebelum kita cerita pasal cerita ni, kita ulang kaji sikit pasal Ikrimah bin Abi Jahl. Ingat lagi cerita dia tuan-tuan? Angguk je lah, ingat. Macam tu. Boleh nampak keikhlasan kita belajar tu. Ikrimah bin Abi Jahl. Cerita dalam cerita-cerita. Pada tahun 8 Hijriah, Fathu Makkah. Berasap dah kamera kau. Berapa minit lagi? Habis dah? Boleh lagi? Sikit ya. Pada tahun 8 Hijriah, kita sudah maklum cerita ni. Nabi SAW masuk ke Makkah dan Nabi berikan senarai list nama yang wajibul gunnah dibunuh. Mesti dibunuh. Yang nombor 1 mesti dibunuh. Siapa dia? Ikrimah bin Abi Jahlin. Mesti bunuh dia. Cakap banyak tak ada. Sekali Nabi SAW masuk dalam Mekah, Ikrimah dah kelang kabut. Dia pun lari. Lari tinggalkan anak bini dekat Mekah. Nabi pun masuk ke dalam kota Makkah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar, Allah. Bergema tuan-tuan kota Makkah dengan lawangan takbir wa tahmid, memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Masuk. Yang ada yang senarai nama, yang kena tangkap, kena bunuh. Yang ada senarai nama tapi tak ada dekat Mekah, diburu dan dicari. Maka Rasulullah SAW masuk ke Mekah. Nabi kata apa? Kumpulkan seluruh orang Mekah. Terbasalah Safwan bin Umayyah kata, mampus. Safwan bin Umayyah yang aku cerita tadi tu, kata. Nabi tengok belakang muka-muka veteran, ayah dia kawasan, abang kawasan, semua tengok belakang. Lalu Nabi SAW kata apa? Madza tazunnu anni fa'ilun bikum? Lembut Nabi kata sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dah kepung belakang ni, kepung dengan pedang, dengan tombak, tak boleh lari. Seluruh jalan kota masuk ke Mekah telah diblok, ditutup. Khalid bin Al-Walid antara salah seorang yang diarahkan mengepung kota-kota Mekah ni, dan masa dia nak masuk ke kota Mekah tu tuan-tuan, bertemu dengan Ikrimah bin Abi Jahlin. Lawan dekat luar, ketuk-ketuk, lawan. Beberapa tentang Ikrimah kalah, Ikrimah lari menuju ke Yaman. Khalid masuk ke Mekah. Kawal tak ada lagi semua. Terketar. Nabi kata, "Madza tazunnu anni fa'ilun bikum?" Agak-agak kamu semua, apakah tindakan yang sesuai yang aku nak kenakan kepada kamu semua? 23 tahun korang lawan aku. Kau hina, kau maki, kau kutuk, kau aniaya, kau perang, kau bunuh sahabat aku. Hari ni aku dah kuasa dekat Mekah. Apa aku nak buat dekat korang? Tuan-tuan, kau tengok orang Mekah, apa jawapan dia orang? Dia orang kenal siapa dia Rasulullah SAW. Apa orang Mekah kata apa? Akhun karim wa ibnu akhin karim. Lembut gila kau Muhammad. Kau kan anak saudara kita orang. Anak saudara, you know. Kau kan saudara kita orang. Kau tengok dia punya jawapan macam tu tuan-tuan. Allah. Kenapa dia kata macam tu? Sebab dia orang tahu Nabi ni wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi ni akhlaknya level yang tertinggi sallallahu alaihi wasallam, memaafkan orang.
Dia tak kata Muhammad janganlah ambil tindakan pada kita orang. Tak ada. Dia kata akhun karim, kau saudara yang mulia. Wabnu akhin karim, kau anak saudara kami yang mulia wahai Muhammad. Maka Nabi kata apa? Izhabu fa antum tulaqa. Baliklah ke rumah masing-masing, aku bebaskan. Bebaskan? Ya, bebas. Iya. Kan melompat seronok kau tu tak? Maka ramai itu yang Allah kata apa? Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Ramai masuk dengan sebab apa? Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan Islam ni ada tempat kena tegas Islam ni. Ada tempat dia mutasamih, dia memaafkan tuan-tuan. Tapi jangan sampai kita ni terlalu berlembut sampai boleh buat spanduk dekat Batu Cave. Kita orang Islam sayang pada Hindu, kepala otak kau bercampur. Siapa ajar macam tu? Lakum dinukum waliyadin. Agama kau agamaku. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw ikhwanakum aw ashiratakum ulaika kataba fi qulubihimul iman. Allah kata tak mungkin kalau kau ni orang beriman, kau beriman pada Allah di waktu yang sama kau meraihkan orang-orang kafir ni, kau meraihkan agama mereka. Tak boleh. Dia nak sambut lantak dia, lakum din itu agama dia, kau jangan masuk campur. Tak. Kita mengada-ngada pergi. Siapa ajar benda macam ni? Ada tempat-tempatnya boleh bertoleransi. Rasulullah buat macam tu sallallahu alaihi wasallam. Tapi maaf, ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ramai yang tertarik dengan akhlak Nabi. Lepas orang datang minta maaf, biasa minta maaf, Nabi minta maaf kan. Dalam ramai-ramai datang Hindun bintu Abi Sufyan, Hindun bintu Utbah kan, bini kepada Abu Sufyan yang kelap perut Hamzah bin Abdul Muttalib dalam peperangan Uhud. Nabi tengok Hindun terkenal ke pakcik dia, ya Muhammad, ya Rasulullah, aku minta maaf, maafkan aku. Nabi kata, ya aku maafkan kau. Pemaafnya Nabi kata bakar. Nabi kata kurang ajar. Nabi tak suruh bakar. Lepas tu tuan-tuan datang seorang perempuan pakai niqab. Ya Rasulullah, maafkan aku dan aku beriman kepada engkau. Nabi kata, ya aku maafkan. Dan suami aku sekali ya Rasulullah. Suami kau siapa? Ikrimah bin Abi Jahl. Jeng 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 jeng. Sahabat kata Ikrimah. No way. Nama dia ada dah senarai ya. Wajibul gunnah, dibunuh. Ikrimah bin Abi Jahl. Nabi kata, man anti? Ummu Hakim, isteri kepada Ikrimah bin Abi Jahl. Naam, huwa amin. Ya, aku berikan keamanan kepada suami kau. Betul ya Rasulullah? Naam, ya. Punyalah seronok Ummu Hakim. Laki aku selamat. Tapi laki dia dah lari tembor. Dia pun kejar laki dia, naik kuda dengan seorang pembantu laki dia. Jauh pergi kejar laki tuan-tuan. Nak kabur ke laki dia, Nabi maafkan. On the way pergi tu, ingat lagi tak cerita tu? Diorang ada satu kawasan tu, ada kawasan hotel bajet kawasan tu. Ini cerita ni 18 SX sikit lah. Ummu Hakim ni lawa. Orang Quraisy merah, mata bola gapai. Gitu. Rupa-rupanya pembantu laki dia sudah ada hati dekat dia. Kan? Jadi Ummu Hakim panik. Apa ni? Awak makan gaji dengan lelaki saya tahu. Jangan buat cerita tak baik tahu. Janganlah kita berdua jangan tak baik tahu. Lepas tu Ummu Hakim dah panik. Macam mana? Dia pun masuk kat kawasan kampung ni. Dia kata gini boleh tu kejap tak? Kejap dia. I nak pergi siap-siap, nak pakai wangi gitu. Dia tunggu kejap ya. Okey, jadi mamak ni seronok kan. Jadi dia ingat Ummu Hakim ni nak siap-siap lawa-lawa kan. Dia pun keluar, masuk kampung, jumpa ketua kampung. Tolong, ada orang nak kidnap saya kan. Panik. Datanglah ketua JKK. Siapa dia? Tu mamak tu. Semua tangkap mamak ni tak pasal, kena tangkap, dikurung dekat kampung tu tuan-tuan. Ummu Hakim meneruskan perjalanannya, Lone Ranger pergi ke arah suami dia. Sampai dekat Yaman. Dia tanya orang kampung, orang sini ada nampak tak
seorang pemuda gini rupanya gini-gini, kudanya warna hitam, plat kuda dia WQ KWXD 33, lebih kurang macam tu lah. Ada. Pasal orang Yaman plat lain tuan-tuan, jarang sangat plat kuda tu masuk kawasan tu. Ada. Agak-agak ni ke mana ya? Cuba tengok dekat sebelah belah pantai sana, ada kot. Tuan-tuan, ditadikan Allah. Subhanallah. Ikrimah ni tuan-tuan, dia dah sampai pantai kan, beberapa hari sebelum isteri dia sampai. Dan dia dah nak pindah, nak lari, kau tahu tak? Dia nak naik sampan, nak naik kapal ni ha. Dia pun pergilah dekat satu kapal ni. Dia kata, kapal ni nak ke mana? Kita nak pergi inilah, pergi belayar ke mana? Pulau Tioman contoh. Berapa tambangnya? Tokek kapal kata, tambangnya mudah saja. Ikhlis nafsak. Bersihkan diri kamu. Tambang apa tu? Bersihkan diri kamu dulu. Apa dia? Aku tak faham lah. Siapa nak naik kapal aku, dia punya tambang ialah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rupa-rupanya owner kapal tu orang Islam. Ikrimah boleh dengar benda tu, dia kata apa? Apa dia? Kau sanggup mengucap? Woi, pasal benda tu lah aku lari. Kau tahu tak? Malam sikit. Kau tahu dia tak nak naik kapal. Dengan sebab kalimah tu aku lari. Kau tahu tak? Kau suruh aku mengucap lah pula. Tak payah. Oh, dia kata kau tak nak sudah, kau duduklah kat situ. Kau berenang seorang. Duduklah dia. Ubah. Kapal belayar. Bila terdengar suara azan, terdengar sayu menjelang pagi, dalam irama ku kirim pesan sebagai tanda aku dah pergi. Jeng jeng bila terdengar. Sedih lagu tu tuan-tuan. Termenung. Tengah-tengah termenung, bini dia mana lagi aku. Nampak? Abang Ikrimah. Siapa pula panggil aku? Ya. Dia pun melompat dan nak peluk. Tak boleh. Kan? Apa saya tak boleh? Dengar, abang. Saya nak bawa berita gembira untuk abang. Berita apa kau ni? Kau tali barut ke? Tak. Saya sudah masuk agama Islam, beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abang percayalah bang, please, please. Rasulullah kata anta amin. Rasulullah kata abang diberikan keselamatan. Abang pulanglah bang, baliklah bang. Kau biar betul. I swear. Betul kan? Betul lah. Abang nak ke mana bang? Abang nak ke mana? Pulau ni mana ada saudara mara abang? Jom ikut saya balik. Jadi Ikrimah ni percaya dekat bini dia. Dia pun on the way balik kan. On the way balik tu tuan-tuan, bini dia cerita, abang tahu tak, abang punya office boy tu kurang ajar tu tak, Reba tu, boleh dia nak projek dengan saya bang. Kurang ajar budak tu. Harapkan pagar makan padi. Mana dia? Saya ikat dekat kampung tu bang. Ikrimah masuk kampung tu tuan-tuan, jumpa orang tu, dia bunuh masa tu juga. Bunuh cakap banyak tadi. Allahu Akbar. Tak pasal mati kafir duk tolong dia. Nauzubillah min zalik. Jadi tuan-tuan, bila Ikrimah dia dah lama tak jumpa bini kau tahu. Dia ni perang-perangan. Jadi projek jarang sangat kau tahu. Jadi bila dah lama-lama tak jumpa tu, sekali-sekali jumpa. Gitu kan. Tuan-tuan macam tu lah. Tak kan? Sebab tuan-tuan hari-hari jumpa. Jadi cuba jarang-jarang. Dia jarang. Dia lain macam. Jadi malam tu dekat hotel bajet tu, Ikrimah yang yelah kita kan lama. Ikrimah nak rapat, bila kata la. Abang jangan. Pasal pula aku kan suami kau. Memanglah abang suami saya, tapi saya dah berjanji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni hebat iman ini, iman isteri ni. Saya dah berjanji dengan Rasulullah, sebagaimana abang tak beriman, saya tak akan bersama dengan abang. Abang kena mengucap dulu. Alah, mengucap lah pula. Nak mengucap macam mana? Jumpa Nabi lah. Janji abang, janji ingat tu. Yelah. Malam tu tak boleh projek. Maka Nabi SAW dekat Mekah ni, duduk dengan sahabat-sahabat. Nabi sembang dengan para sahabat. Nabi kata apa? Sayatikum Ikrimah bin Abi Jahlin mu'minan muhajiran fala tasubbu abahu fa inna sabbal maiti la yanfa' wa yu'dhi al-hayy atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata insya-Allah tak lama lagi akan datang Ikrimah bin Abi Jahlin.
Dia akan datang bertemu kita mukminan, beriman kepada Allah, muhajiran, berhijrah kepada Allah. Kalau dia datang nanti, fala tasubbu abahu, jangan sekali-kali korang maki bapak dia. Yang kau ungkit cerita lama, sudahlah kau baru tega-tega nak beriman, kau dah kalah macam ni baru nak beriman, kenapa kau tak ibadah awal lagi? Kau mampus dengan bapak kau sekali. Contoh lah, kau jangan cakap macam tu. Bapak dia dah mati, dah tu dia dengan Allah. Sekarang anak dia beriman, sahabat ikut arahan Nabi SAW, sehinggalah akhirnya Ikrimah bin Abi Jahlin sampai ke kota Makkah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, masa beriman dengan Nabi ni tuan-tuan, Ikrimah punyalah menangis. Dia kata apa? Ya Rasulullah, aku minta maaf kepada engkau, minta Allah ampunkan setiap langkah kaki aku yang aku buat untuk melawan kau satu ketika dahulu. Nabi kata, Allah ampunkan semua salah silap engkau. Akhirnya tuan-tuan, last call, Ikrimah ni berjuang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau meninggal dunia syahid dalam peperangan Yarmuk. Dia dengan saudara dia 3 orang, Ayyash bin Rabi'ah. Siapa lagi nama apa? Haris bin Hisham, Ayyash bin Rabi'ah, Ikrimah bin Abi Jahlin. Ni cerita ni masyhur belaka. Saya saja nak cerita, nak bagi orang ingat semula cerita ni. Habis perang Yarmuk, ramai yang gugur syahid, cedera parah. Ni 3 orang ni dekat-dekat, Ikrimah, Ayyash dan juga Al-Haris bin Hisham. Ni semua ada kena-mengena, anak beranak, sepupu gitu. Ikrimah ni tuan-tuan dahaga kan, darah banyak habis keluar kan. Air. Datang paramedik sahabat ni nak bagi air, nak tuang air, dengar bunyi orang kat tepi kata, air, air dahaga. Dia cedera juga. Ikrimah kata, bagi dekat dia, biar dia minum. Pergi dekat orang nombor 2 ni, baru nak bagi, orang yang ketiga tu pula, air dahaga. Nombor 2 kata apa? Bagi dekat orang tu. Sampai macam tu saya tuan-tuan. Nak tengah teruk cedera parah tu, sempat lagi berakhlak dengan akhlak Islam. Allahu Akbar. Kalau aku minta maaf lah, aku dulu lah, apa benda kan, kau lambat minta aku, ustaz ni kau jangan main kan. Kita memang hampir tuan-tuan. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ighfir lana dhunubana ya rabbal alamin. Amin. Tuan-tuan, sahabat yang bawa air ni berkejuang sampai ke orang ketiga, baru nak bagi orang ketiga telah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia berlari pula pergi yang kedua, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berlari pula yang pertama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam keadaan tiga-tiga tak masuk setitis air pun dalam mulut. Kenapa? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang lain walaupun ada kepentingan sendiri, ada kepentingan nakkan air, tapi dia kan ada saudara yang seagama, seperjuangan, memerlukan air, utamakan orang tu tuan-tuan. Akhir tiga-tiga ni mati dalam keadaan setitis air dunia yang tak masuk dalam mulut mereka, tetapi mereka dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Kautsar di syurga Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan ya. Begitulah kisah pertengahan Khalid bin Al-Walid bertemu dengan Ikrimah bin Abi Jahlin, sehingga bertemu pada episod yang akan datang yang lebih menyaspenkan lagi insya-Allah. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minta maaf banyak-banyak, ambil wasiat tuan-tuan ya, minta maaf banyak. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun karimun jawadun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis shawab. Takbir. Takbir. Takbir.